Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Angah dari Angah Story. Apa khabar korang semua? Angah harapkan korang semua dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan gembira, dilindungi daripada segala mala bencana. Sebelum kita memulakan bicara kita pada hari ini, kita sedekahkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Angah harapkan semuanya dalam keadaan yang baik. Memandangkan Malaysia sekarang ni, aku rasa sangat-sangat teruk dari segi jangkitan COVID dia. Hari ini saja hampir 20,000 kes yang melanda ataupun yang positif COVID-19 ni. Angah berpesan pada diri Angah sendiri dan juga semua yang berada di sana, kawan-kawan Angah, sahabat-sahabat Angah yang menonton video Angah ni, supaya kita lebih berhati-hati, sentiasa beringat dan patuh pada SOP yang telah pun diberikan. Sebenarnya Angah ada 4 cerita ataupun 4 kisah daripada seorang kawan ni yang bernama Sufian, atau yang lebih dikenali sebagai Oyan di kalangan kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat. Jadi Oyan ni merupakan seorang peguam di Johor Bahru. Dia memang seorang yang suka memancing dan suka aktiviti-aktiviti lasak. Sebenarnya dia banyak kisah-kisah seram. Jadi dia bagi pada Angah ada 4 cerita. Tapi hari ini Angah akan ceritakan 2 dulu. 2 lagi nanti di episod yang berikutnya. Jadi Oyan ni merupakan seorang yang sangat suka pergi memancing dan aktiviti lasak. Jadi sebelum kita mendengar kisah yang pertama daripada Oyan ni, Angah harapkan kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel Angah ni, tolong subscribe dulu. Tekan tombol warna merah tu. Tekan sekarang. Tak lama, tekan dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loceng sekali dan tekan all. Jadi bila ada sebarang video-video terbaru, korang akan dapat notifikasi daripada video Angah. Kepada sesiapa yang telah pun mengikuti channel Angah Story ni, Angah ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada korang semua yang sentiasa menyokong perjalanan channel Angah ni. Okey, untuk kisah yang pertama ni. Kisah ni berlaku semasa Oyan ni pergi berkemping di sebuah gunung yang dikenali sebagai Gunung Berlumut. Dia pun sebenarnya tak apa ingat sama ada Gunung Berlumut ataupun gunung yang satu lagi yang berada di, tak salah, di Tangkak ataupun Labis. Okey, sampai saja di kawasan Gunung Berlumut ni. Gunung Berlumut ni memang cukup lah fasiliti dia. Dia ada surau, dia ada tempat rekreasi, dia ada tempat kemah. Jadi dia orang pun memilih satu spot kemah yang betul-betul di tepi sungai. Dan di tepi sungai itu ada sebuah surau. Surau ni memang digunakan oleh jemaah-jemaah dekat situ, siapa-siapa yang pergi camping dan penduduk-penduduk kampung yang berdekatan. Jadi selepas memasang kemah dan siap semuanya, Oyan ni telah ditugaskan untuk membasuh beras. Jadi dia nak basuh beras tu di tepi paip bersebelahan dengan surau. Di tepi surau lah, betul-betul tepi surau. Jadi semasa dia dah pergi ke surau itu, dia pun pergilah berjalan perlahan ke surau tu sambil membawa beras. Dia nampak pilih ataupun paip air tu di tepi surau. Semasa dia nak membasuh beras tu, tiba-tiba dia terdengar suara orang macam bertahlil. Ramai macam itu. Macam ada orang bertahlil di dalam surau tu. Untuk pengetahuan korang, surau ni sebenarnya berkunci. Jadi tak ada siapa yang boleh masuk ketika siang hari kecuali waktu solat. Jadi yang peliknya, yang nak dijadikan cerita, ketika Oyan ni nak membasuh beras, dia terdengar seperti ada orang ataupun ada ramai orang yang membuat tahlil di dalam surau tu. Dia pun terkejut. Berderau darah dia. Serah. Siapa pula yang baca tahlil ketika waktu ni? Sedangkan pintu surau tu berkunci. Pintu surau tu berkunci. Jadi disebabkan dia ingin tahu apa yang ada atau siapa yang baca tahlil tu, dia pun melihat-lihat di sekeliling surau tu, dan melalui satu tingkap yang pecah, dia pun dapat melihat ke dalam. Ketika dia menjenguk ke dalam tu, tak ada sesiapa.
Memang tak ada sesiapa di dalam surau tu, tapi dia memang betul-betul terdengar seperti ada orang membuat tahlil ataupun membaca tahlil, seperti ada orang berzikir, seperti ada orang, yalah, seperti kita membuat bacaan tahlil macam itu, Allahu Akbar dan sebagainya. Itu yang menyebabkan dia ketakutan. Dia tinggalkan, dia tak jadi basuh beras, terus dia balik ke kemah. Tak tahulah apa yang jadi pada beras tu. Kemungkinan dibasuh di sungai ke macam mana, dia tak ceritakan. Jadi kisah ni tak berakhir di situ. Ketika waktu maghrib, jadi ramai yang ingin berjemaah. Solat fardu, surau tu dibuka. Jadi ketika bersolat jemaah ni, ada seorang imam. Imam ni bukan dari kalangan mereka. Imam ni mungkin dia kata mungkin datang daripada kampung sebelah ataupun orang-orang yang tinggal berdekatan. Jadi imam ni pun seperti biasa, dia pun bersolat seperti biasa. Ada 4-5 orang masa tu jemaah. Jadi ketika imam sedang membaca Al-Fatihah tu, di part yang akhir, di ayat yang akhir, ketika imam menyebut waladdallin, amin, bergema surau tu guys. Bergema surau tu seperti sangat-sangat ramai orang yang berada ataupun jemaah yang berada dalam surau tu. Sekali lagi menggigil kawan tu. Menggigil disebabkan ketika itu hanya 4-5 orang je. Takkanlah suara tu bergemuruh macam itu, seperti ramai sangat orang berada di surau tu. Dia pun terpandang orang sebelah dia. Orang sebelah dia pun tengah menggigil. Rupa-rupanya yang sebelah ni pun mendengar bacaan daripada pun makhluk-makhluk yang tak nampak ni. Aku tak tahu sama ada imam tu juga mendengar, tapi nampak imam tu bersahaja je. So, carry on with the solat. Habis semua solat, diorang pun macam biasa balik ke kemah. Dan untuk waktu solat isyak, tak ada berlaku apa-apa. Jadi, benda tu berakhir di situ. Dan ini memang sangat-sangat membingungkan kepala Oyan ni. Apa sebenarnya yang berlaku? Kemungkinan lah kawasan-kawasan tu dipenuhi oleh jin-jin Islam yang datang berjemaah di surau tu. Jadi kita pun tak boleh nak nafikan benda tu berlaku seperti itu. Benda tu berakhir di situ. Solat isyak berjalan seperti biasa. Tak ada kejadian yang seperti solat maghrib tu. Ketika lepas makan, jadi Oyan dan seorang lagi kawan dia ni, dipanggil Bob ataupun Borhan, ditugaskan untuk membasuh mestin tu. Alat-alat yang telah digunakan untuk makan, dia ditugaskan untuk basuh. Jadi dia pun pergilah ke sungai, tepi sungai itu bersama dengan si Borhan ni ataupun Bob ni. Ketika dia membasuh mestin tu, tengah sibuk basuh, si Borhan ni pun tengah sibuk juga dengan leka, tengah basuh. Tiba-tiba si Oyan ni, dia nampak ikan banyak sangat kat situ. Ikan tu macam datang ke tempat dia tau. Dia terfikir dalam hati, ini mungkinlah ikan-ikan ni datang nak makan sisa-sisa makanan daripada mestin tu. Tapi yang peliknya, pada siang hari tu dia tak nampak langsung ikan. Tak ada ikan langsung kat situ. Tapi pada malam itu banyak sangat ikan, termasuklah ikan keli. Dan nak dijadikan cerita, tiba-tiba dia ternampak seekor ikan keli. Ikan keli ni bukan ikan keli biasa, dia kata. Ikan keli ni berwarna putih. Jadi dia pun terkejut. Dia panggil si Borhan. Bob, sini Bob. Kau tengok ni. Ikan keli albino, Bob. Lah, si Bob jawab. Si Bob ni pun suluh lah kat tempat ikan tu. Ikan ni, dia tak diam kat situ je tau. Bila dia suluh, dia bergerak ke depan. Bersuluh, dia bergerak lagi ke depan. Macam dia mengajak dua orang ni mengikut ikan tu menghala ke satu tempat. Jadi ikan ni terus bergerak ke depan. Ketika dia suluh, sampailah ke area satu tempat yang berbatu di tepi seberang sana lah, seberang sungai sana. Tapi sungai ni taklah besar sangat. Bila dia suluh tu, sampailah kat tebing batu tu, ikan tu berhenti. Dia suluh di atas batu tu. Terkejut mereka berdua sebab bila dia suluh tu, dia nampak ada 7 orang perempuan. Memang tepat 7 orang perempuan yang duduk di atas batu tu sedang memerhatikan mereka. Guys.
perempuan-perempuan ni aku tak tahulah si Oyan tak cerita cantik ke tak cantik, tapi dia berpakaian berwarna-warni. Ada yang pakai baju biru, merah, kuning, ada yang baju hijau, sampai 7 warna lah, warna pelangi tu. Bila dia dah suluh, dia dah nampak perempuan tu memandang mereka, apa lagi, lintang pungkang mereka lari. Jom Burhan, cabut, dia kata. Berdapang, berdebung, bunyi mesti tu. Sebabkan dia punya ketakutan tu, lari cukup laju, macam tak cukup tanah dikejarnya. Memang berderau sangat darah mereka, terkejut. Memang mereka sangat-sangat takut pada masa itu. Sebab mereka teringat ada penduduk ataupun ada orang mengatakan bahawa hantu-hantu ataupun penunggu-penunggu di kawasan hutan ni, dia mengikut kepada cita rasa ataupun apa yang biasa orang tu buat. Kalau orang tu suka memikat burung, dia kata penunggu ni akan menggunakan burung untuk menarik orang itu sampai ke tempat mereka. Pada situasi Oyan ni memang suka memancing. Jadi itulah yang dia beranggapan bahawa penunggu ni telah pun menggunakan ikan itu untuk menarik dia dan juga Burhan ni pergi ke tempat batu tu. Dia berfikiran kalau dia seorang pada masa itu, habislah. Dengar cerita memang kalau orang seorang, memang orang akan jumpa kadang-kadang dalam keadaan berbogil macam itu. Tak tahu apa jadi pada mereka. Sebab inilah dia sebagai satu cara untuk mengumpan orang-orang pergi ke tempat penunggu tu. Adakah korang sudah merasa seram? Kalau korang sudah merasa seram, kisah kedua ni lagi seram. Kisah kedua ni dia berlaku pada tahun 2019, iaitu betul-betul sebelum PKP. Jadi Oyan ni memang dia seorang yang suka memancing. Jadi pada hari tersebut dia telah pun keluar pergi memancing bersama dengan 3 orang lagi rakan dia, itu Tekong yang dipanggil Mahdi, seorang kawan dia Hasan, seorang lawyer juga, dan seorang doktor yang dipanggil Dok Sidan. Jadi 4 orang ni keluar pergi memancing. Dia pergi memancing di satu tempat di Tanjung Sedili yang dipanggil Bot Gani macam itu. So aku tak apa tahu sangatlah tempat itu, tapi dia panggil Bot Gani. Daripada Bot Gani tu dia telah pergi ke satu tempat dia panggil Melicak. Melicak ni tempat di tepi pantai sikit. Jadi ketika dalam perjalanan daripada Bot Gani ni, dia kata si Oyan ni memang dah rasa macam ada perasaan lain dalam diri dia ketika itu. Jadi pada masa itu kata dia macam terperasan sesuatu lah di bawah bot. Dia macam terperasan ada lampu, macam ada lampu ikut dia daripada Bot Gani tu pergi ke Melicak ni. Dalam perjalanan tu memang dia nampak lampu ni. Tapi sebagai seorang yang biasa di kawasan-kawasan tertentu yang agak keras macam ini, dia kata dia tak akan beritahu sesiapa. Dia tak akan buat teguran ataupun apa-apa menegur orang cakap tu. Dia tidak buat macam tu. Jadi dia biarkan je benda tu. Tapi perasaan hati dia mungkin ada sesuatu yang akan berlaku. Jadi bila tiba ke Melicak ni, dia kata Tekong Mahdi ni tidur sebab dia mengantuk sangat kata dia. Dan yang lain-lain tak salah aku, Dok Sidan pun mengantuk juga, pun tidur juga. Yang tak pastinya si Hasan ni sama ada dia tidur ke tidak tu wallahualam tak diceritakan oleh si Oyan. Jadi nak jadikan cerita, si Oyan ni habis umpan. Jadi dia minta kepada Tekong, dia kata saya nak umpan. Dia pun ambil lah umpan di tempat yang disediakan lah. Umpan hidup ni diperlukan current untuk berikan oksigen pada udang-udang ni. Jadi ketika dia menyelup tangan dia untuk mengambil udang tu, tiba-tiba dia terasa seperti ada current. Dia pun cakap lah dengan Tekong ni, Mahdi, bot kau ni shorting ke apa? Shorting ni maksudnya ada current yang short lah shorting lah yang dipanggil Jadi kemungkinan ada short ke apa ke, dia tanya pada si Mahdi. Si Mahdi kata tak ada. Si Mahdi ni tak percayalah. So dia pun celupkan tangan juga dekat bekas tempat udang tu. Si Mahdi ni pun terasa macam itu, seperti ada current juga. Betul lah. Tapi bila dia tengok di sekeliling, di tempat yang berair di bot tu, tak ada pula macam kita terkena sorting, ada current ke tidak macam itu, ada elektrik.
Bila dia kata macam itu, si Mahdi kata ada current, si Oyan ni cakap memang ada macam terasa current, si Hasan ni tak percaya tau. Hasan ni tak percaya. Jadi dia celup tangan, tak ada rasa apa-apa. Itu yang peliknya. Si Hasan ni tak rasa apa-apa. Jadi seorang lagi member tu, Dok Sidan ni pula, dia pun try juga. Try juga. Sama macam Hasan, dia pun tak rasa apa-apa. Jadi dia pun kata pada Oyan, Oyan, kau ni berangan lah Oyan. Mana ada apa-apa? Tak ada apa-apa lah. Okey, tak apalah kalau macam itu. So, si Oyan ni ambil lah udang, si pasang pada umpan. Tiba-tiba, umpan Dok Sidan ni pun dah dimakan oleh ikan. Jadi bila dia tarik, dapatlah seekor kerapu. Tapi si Oyan tak ceritalah berapa besar kerapu tu. So bila dah tarik kerapu tu naik ke atas bot, ikan kerapu ni tidak semena-menanya telah muntah. Korang bayangkan seekor ikan muntah. Korang bayangkan macam itu. Ikan tu muntah, terbelahak macam itu di depan mereka semualah. Jadi bila dia terbelahak macam itu, Oyan ni pun, uish, busuknya, si Oyan ni cakap. Macam bau mayat. Oyan ni tiba-tiba dia terkeluar benda tu. Dok Sidan ni sebenarnya dia seorang doktor pakar. Dulu pernah bertugas di Hospital Sultanah Aminah sebagai doktor pakar bedah mayat. Jadi bila si Oyan ni cakap macam bau mayat, si Dok Sidan ni pun mengiyakan. Sebab dia memang pernah bau mayat tu. Memang biasa sangat bau mayat. Jadi dia kata, betul lah Oyan. Uish, memang sebiji bau mayat yang aku bedah dulu. Uish, mereka semua terkejut. Tapi yang nak dijadikan cerita, memang tak ada gangguan, tak ada jelmaan pada masa itu. Cuma gangguannya adalah daripada ikan tu sendiri yang keluarkan muntah yang bau mayat. Jadi kalau korang berada pada situasi tu, apa yang korang nak buat? Jadi tak ada apa yang boleh dibuat di atas bot di tengah laut macam itu. Korang hanya boleh berdoa, korang boleh baca ayat-ayat untuk mengelakkan diri kita daripada gangguan. Setakat itu, orang kata sampai situ sajalah. Cumanya muntah tu memang bau mayat yang memang sangat-sangat meloyakan. Inilah dua cerita daripada Sufyan ataupun Oyan. Untuk mendengar dua lagi cerita dia, aku harap korang stay tune pada part yang kedua nanti. So kepada sesiapa yang inginkan lagi cerita-cerita daripada Angah Story, Angah harapkan korang terus support channel Angah. Tekan tombol subscribe tu kepada sesiapa yang baru singgah ni. Tekan tombol subscribe, tekan tombol warna merah tu, tekan tombol loceng sekali dan tekan all. Okey, Angah rasa cukuplah untuk pada malam ini kisah kita. Walaupun mungkin ada yang mengatakan taklah seram sangat Angah, kita lagi seram. InsyaAllah ada lagi yang lagi seram. Kita jumpa lagi di episod yang berikutnya. Cerita daripada member Sufyan ni ada lagi yang lebih seram. Jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.